أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah karunia Allah Subhanahu wa taala, di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Di antara nikmat yang kita patut syukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat di mana kita dapat berkumpul di dalam taman-taman syurga, di mana Allah himpunkan kita dalam taman syurga tu. Hatta bila mana seseorang yang hadir dalam taman syurga yang disebutkan dengan Raudatun min Riyadil Jannah, iaitu majlis ilmu, halaqatuz zikri, iaitu halaqah-halaqah yang mana kita mengingati Allah dan Rasul. Bila mana seorang laki-laki masuk dalam majlis ilmu, ya, semata-mata hanya mau nunjuk baju baru, tuan-tuan. Akan tetapi malaikat yang yarta'una fil ard, yang akan pergi ke dunia untuk mencari halaqah-halaqah zikir, maka malaikat akan mendoakan kepada orang yang walaupun sekadar duduk, walaupun niatnya hanya duduk dan tidur semata-mata, maka Allah juga akan mendoakan, malaikat akan mendoakan kepada mereka, akan mendoakan istighfar buat mereka. Jadi ialah kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah lama lagi nak masuk ke bulan Ramadan, dan sudah tentu itu adalah kuliah penutup saya sebelum Ramadan. Jadi kita mungkin akan masuk sedikit saja dalam buku yang saya dah agihkan kepada jemaah-jemaah semua. Jadi kitab ini secara ringkasnya cerita, kitab ini saya terjemahkan ketika mana saya belajar di Yaman. Ketika mana ada satu buku yang digunakan pakai di Darul Mustafa di Hadramaut, Yaman, maka nama kitab tersebut adalah dinamakan Durusus Sirah An-Nabawiyah Asy-Syarifah, dikarang oleh Habib Haidar, Al-Haddar, iaitu salah seorang ulama yang berketurunan Al-Haddar daripada Baida. Jadi dia telah tulis satu kitab yang sangat ringkas, Durusus Sirah tadi. Dalam bahasa Arabnya muka surat dalam 40 sahaja, 40 muka surat, tetapi kesulitan nak terjemahkan sangat susah. Kerana apa? Kerana setiap daripada perkataan dalam bahasa Arabnya adalah nukilan-nukilan daripada kitab sirah-sirah yang besar, tetapi dipendekkan sehingga banyak berlaku hazaf, banyak berlaku hilang kata-kata yang kadang-kadang sulit nak terjemah. Sampai saya sendiri kena rujuk kitab besar lagi, kena buka kitab-kitab asal, kitab masadir orang kata. Sebab kadang-kadangnya pun cerita ya tergantung, nya pun kalimah tergantung, dan ada nya pun ta'alluq-ta'alluqnya, jadi terpaksa cari. Sampailah dalam buku tu memang bukan saya seorang lah, ada kawan-kawan dan sahabat yang tolong menyimak buku tersebut. Saya mula terjemah di Yaman menggunakan buku tulis dalam kertas, kemudian tapi masih ada laptop. Kami orang hidup di Yaman zaman 80-an. Jadi saya ada laptop. Jadi ditulis dari atas kertas, kemudian dibawa pulang ke Malaysia, dapat laptop, maka mula menaip. Menaip, siap, ada ditulis dekat belakang. Saya tulis tammat tarjamatu bi'aunillahi ta'ala fi 26 Rabiul Awal, pada 26 Rabiul Awal pada tahun 1442 Hijrah. Asallahu ta'ala an yanfa'ani biha wa sa'irul mu'minin wa an yajma'ani ma'al nabi yaumil ba'tsil amin ya rabbal alamin. Jadi terjemah pada ngam-ngam bulan Rabiul Awal.
Kami terjemahkannya, siap terjemah maksudnya. Siap terjemahnya pada 26 Rabiul Awal. Dah seingatlah tarikhnya bila ya, dalam tarikh Masihi seingat dah. Jadi siap terjemah, maka si cetak. Belum cetak lagi. Sebab apa? Sebab belum ada lagi yang pun hasrat mau cetak dulu ada. Ada beberapa hamba Allah yang berhasrat mau cetak tapi si cetak lambat. Tiba-tiba takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Masjid Darussalam, Masjid Darussalam tu berhasrat mau belajar sirah, maka timbul hasrat yang kuat untuk mencetaknya, dan jadi, alhamdulillah jadi. Itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya tercetaklah ringkasan sirah Rasulullah. Apakah objektif ataupun misi yang Al-Faqir menulis sirah yang ringkas? Sebenarnya banyak kitab sirah di luar tuan-tuan. Sirah Nabawiyah tu depan saya tu, Rahiqul Makhtum, ada kitab yang seorang Maulana atau apa nama kitab tu lupa dah. Sirah Nabawiyah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, kitab sirah daripada Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan banyak lagi kitab sirah. Jadi tujuan saya tulis kitab sirah tu, semalas-malas ni pun kita tuan-tuan, kita baca ringkasan tu kita boleh ingat dah kisah Rasulullah. Kalau kita orang masih mau baca dengan lebih detail, maka kena buka lah kitab Syama'il ataupun buka kitab yang lebih besar lah. Cuma di dalam toknya adalah dikompakkan, ceritanya sangat ringkas. Setiap peristiwa yang berlaku disebutkan, dan di bawah footnote dalam bahasa Arab disebut sebagai pun ta'liq. Dalam bahasa Melayunya footnote. Footnote-nya saya tambahkan biografi para sahabat dan biografi para sahabiah dan para yang ada disebutkan dalam sirah-sirah Nabi. Saya tambahkan setidaknya pun sejarah, nama sebenar setidaknya ditulis untuk kita semua dapat kenal. Si banyak sikit pun jadilah menjadi hasrat kita untuk menyebarkan kasih sayang cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita boleh baca dulu lah yang pun mukadimah tu, ambil berkat kata orang. Sedang kedung penulisnya ada depan tu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurniaan dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Saya mengucapkan kesyukuran atas kudrat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya untuk menyempurnakan terjemahan bagi kitab Durusus Sirah An-Nabawiyah Asy-Syarifah karangan Al-Habib Hadi, bukan Habib Haidar, salah, Habib Hadi. Habib Haidar guru saya seorang lagi. Al-Habib Hadi bin Ahmad bin Abdullah Al-Haddar, yang menjadi silibus, bukan silibis tak typo. Biasalah cetakan pertama. Silibus perjanjian bagi para pelajar di Ibtidaiyah di Darul Mustafa. Ibtidaiyah itu adalah pelajar-pelajar yang level bawah, yang masih tahun 1, 2, maka belajar digelar sebagai Ibtidaiyah di Darul Mustafa Tarim Hadramaut, Yaman. Ingin berterima kasih juga kepada ahli keluarga saya yang membantu saya semasa tempoh tuntut ilmu. Tanpa usaha dan titik peluh mereka, tidak saya mampu untuk menterjemah kitab ini. Yang keduanya, saya ingin berterima kasih kepada para asatizah dan sahabat-sahabat saya yang membantu dalam proses penterjemahan ini, iaitu merangkap guru dan sahabat seperjuangan saya di Huraidah, Yaman, Al-Fadil Kiai Abdul Rahman Al-Banjari Al-Huraidi, atau kawan saya dan guru saya juga yang mengajarkan ilmu Nahu bahasa Arab, Ustaz Abdul Rahman Al-Banjari, orang Banjar. Jadinya sama belajar di Yaman dulu, tapi dia banyak mengajar kepada saya ilmu Nahu. Orang Indonesia tu terkenal dengan ilmu Nahu dan Saraf, memang sangat terkenal. Apa ilmu Nahu Saraf tu? Ilmu gramatikal Arab. Kalau dalam bahasa Melayu, ilmu Nahu tu sama seperti ilmu sintaksis. Siapa yang pernah belajar bahasa sastra Melayu, yang namanya ilmu sintaksis. Bila saya bertemu dengan seorang graduan dalam ilmu bahasa Melayu, bila saya kata, Nahu tu apa Ustaz? Nahu tu i'rab sekian setiap perkataan. Oh, sama macam ilmu bahasa Melayu, namanya ilmu sintaksis. Kalau dalam bahasa Melayu, contohnya saya mahu berlari, contohnya. Saya atau kata ganti nama diri yang ada dihuraikan, kemudian kata kerja sekian, maka dihuraikan setiap perkataan. Sama juga dengan ilmu Nahu yang akan menghuraikan setiap perkataan tersebut. Yang ilmu sintaksis. Kalau saraf tu ilmu morfologi dalam bahasa kita. Contohnya tulis, menulis, penulis, yang berubah-ubah perkataan lah, maka ilmu morfologi dalam ilmu saraf.
Kalau dalam bahasa Arab, ilmu sorof tak lebih susah daripada ilmu nahu. Kerana banyak gila benda yang dihafal. Saya pernah ajar orang-orang dewasa belajar ilmu sorof, belajar bab satu je, seminggu give up saya. Saya dah ustaz, susah gila tu ustaz. Yang bukan susah apa? Yang susah sebab banyak menghafal. Kita orang kena menghafal 14 kata ganti nama diri dalam bahasa Arab, daripada huwa, huma, hum, ya, huma, huna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Ada 14 domair yang kena dihafalkan. 12 domair yang kena dihafalkan, yang mana 12 domair ya perlu dikuasai dengan fa'alnya pun, fa'ilnya akan berubah sekali, dan pun kata kerjanya akan berubah lah. Jadi bilanya berubah, jadi setiap perkataan pun akan berubah, maka wajib dihafal. Sebablah anak murid saya yang dewasa kebanyakan semua give up. Kemudian ambil kos untuk belajar muhadasah sahaja. Ambil muhadasah. Dan kemudian ada sahabat seorang perjuangan saya lagi, Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Bakri, atau lulusan daripada Ma'had Derang, Kedah, anak murid kepada Syekh Muhammad Fahmi Zamzam. Fahmi Zamzam rahimahullahu taala. Jadi mereka berdua ini telah banyak membantu Al-Faqir dalam membetulkan bahasa dan memperkemaskan makna terjemahan di dalam buku ini. Dan tidak lupa juga kepada yang menyimak dalam bahasa Melayu, itu saudari Nurul Huda binti Mursalin, dan Al-Fadhil Ustaz Hafiz Al-Fandani. Ada Ustaz Hafiz dalam tu. Ustaz Hafiz pun ada juga yang membantu di dalam menyimak dalam bahasa Melayu. Jadi menjadi salah satu tujuan saya adalah untuk memupuk dan mendidik masyarakat untuk menghidupkan budaya membaca. Budaya membaca di zaman kita tuan-tuan dah lama makin hilang. Kalau saya beri tuan-tuan buku kitab-kitab yang tebal-tebal, semua menguap. Menguap. Semua baca. Dan kita tu masalah budaya membaca hilang kerana apa? Kerana kita dah ada cara untuk mengambil maklumat dengan sangat cepat, iaitu media sosial. Contohnya video-video TikTok yang pendek ya, memangnya bagus, tapi untuk short term pun pembelajaran okey. Tapi untuk long term orang akan malas untuk membaca. Ya kesannya ya, orang kata doktor-doktor psikologi banyak kata macam sedemikian. Bila mana kita banyak melihat video-video tentang informasi, kita akan malas untuk membaca. Sedangkan membaca atau apa adalah bersesuaian dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi. Iqra, dalam surah yang kita sudah baca Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Dengan kalimat baca tu dalam tafsir mengatakan membaca tu adalah wasilah kepada ilmu. Wasilah kepada ilmu. Tanpa membaca kita tidak akan dapat ilmu. Ada orang memang si dapat nak baca. Bila jadi cikgu guru tu, yang ada satu ilmu yang disusun oleh KPM, namanya Pendidikan Abad ke-21, PAK 21. Jadi dalam PAK 21 tu, mereka telah menetapkan di dalam silibus pengajian kita ni tu, si dapat dah chalk and talk. Chalk and talk tu zaman dulu-dulu pun guna. Tulis tulis cakap tu sistem zaman dulu, chalk and talk. Tapi benda tu dah berubah kerana anak-anak zaman kini tu mereka dah aktif lain macam. Maka tadi kita kena diterapkan macam-macam lah tuan-tuan. Kadang-kadang saya pun pening turun kursus, PPD pun kursus tu pedagogi lah apa semua. Maka di sianya nak terapkan tadi ada anak-anak murid tu berbentuk visual. Kini tu dah ada banyak dah, kita boleh didik anak-anak dengan guna kartun apa semua. Tapi ala kulli hal budaya membaca tetap kena ada. Kena didik mereka untuk membaca walaupun kitab yang sangat-sangat nipis. Di mana kalau kita lihat kini tu orang baca dengan kitab yang berat-berat sendiri, maka akhirnya menjurus ke arah kesesatan. Jadi saya sebut dalamnya, di mana dengan menghidupkan budaya membaca, kita akan memperoleh ilmu pengetahuan. Akan tapi hendaklah membaca itu dengan bimbingan seorang guru, supaya tidak berlaku salah faham terhadap ibarat atau murad buku tersebut. Banyak berlaku bila baca kitab, orang akan salah faham murad tersebut, salah faham apakah hadis tersebut maknanya. Ialah berlaku masalah. Perlunya bimbingan seorang guru untuk meluruskan kefahaman seseorang. Meluruskan kefahaman. Contohnya hadis-hadis mutasyabihat,
ataupun ayat-ayat Quran mutasyabihat. Lagi-lagi belajar ilmu akidah tuan-tuan. Ilmu akidah kalau tersalah, habislah. Lagi-lagi khutbah berkenaan dengan akidah. Akidah kita kan perlu memantapkan akidah untuk sejahteranya umat. Khutbah dia. Kerana apa pentingnya kita belajar, apatah lagi ilmu sirah. Cumanya perbezaan di antara ilmu sirah dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu sirah tak, dalam pengambilan sumbernya adalah agak longgar daripada yang lain. Kalau contoh tuan-tuan ada belajar dengan saya kan, tentang ilmu hadis. Ilmu hadis dan ilmu fiqahnya adalah dua ilmu yang sumber pengambilannya adalah berbeza. Maksudnya sumber sama, memang hadislah. Kalau syariah daripada Quran dan hadis. Dan syarat nak ngambil hadis dia sangat ketat. Dalam mazhab Syafi'i hanya hadis sahih dan hadis hasan yang boleh dijadikan hukum. Tetapi dalam sirah ataupun tarikh, sejarah ataupun bab maghazi, bab peperangan dan sebagainya, maka boleh diambil daripada hadis-hadis yang dhaif. Yang cuma disyaratkan oleh Ibnu Katsir bahawasanya hadis-hadis tersebut tidak boleh melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan. Maksudnya tidak terlalu dhaif dan tidak disangkal oleh perawi-perawi yang lain ataupun ulama-ulama sirah yang lain. Sebablah kita dengar dalam sirah tu banyak berlaku simpang siur. Contohnya, contoh kisah umur Sayyidah Khadijah. Berlaku perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Ada kata umur Khadijah 28, ada kata umur Khadijah 30, ada kata 35, ada kata 40. Jadinya ada berlaku khilaf di kalangan para alim ulama. Kenapa? Kerana sirah tu tadi ada menerima hadis-hadis yang daif. Cuma kelak yang menyaringkan pendapat tersebut adalah kerja ulama, bukan kerja kita. Kita tak ngambil saja. Kalau kita mau nyaring benda yang kita jadi ulama dulu, pergi dulu mengaji dulu. Kalau kita tak menakalkan saja. Jadi kita saya ada kaitan. Jadi dalam sirah tu agak longgar sedikit, tetapi nyasi boleh longgar gila. Kalau kita orang tiba-tiba dengar ustaz syarah, oh Nabi duduk terbang, wah sudah, Nabi pandai terbang. Jadi bila Nabi terbang, ia adalah hikayat yang palsu. Nya sama cerita dengan Israiliyat. Cuma Israiliyat ulama kata tadi nya tawakuf. Tawakuf tadi kita boleh dengar tapi jangan ambil 100% untuk Israiliyat. Jadi saya dah nakalkan satu kata-kata yang saya ambil daripada kitab Syiarul A'lam An-Nubala, kitab Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, di mana Rabi'atul Adawiyah mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Ketika mana seseorang itu cinta pada sesuatu, maka dia akan sering mengingatkannya, jadi menyebut-nyebutkannya. Atau boleh beri dengan gerek juga. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, itu pula statusnya. Jadi itu adalah kata-kata yang mana kita nak tujukan kepada apa? Bila mana kita cinta pada Nabi SAW, maka kita akan sentiasa menyebut-nyebutnya. Macam ni kita nak sebutnya selawat lah. Lagi-lagi kita di bulan Sya'ban tuan-tuan, bulan di mana turunnya ayat yang kita selalu dengar waktu waktu Bilal baca ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidur. Ya selalu orang kita lah. Belum khutbah ya dah tidur dah. Ayat tadi turun pada bulan Sya'ban. Maka kata para ulama, maka disunatkan dan afdal untuk banyakkan selawat di bulan Sya'ban. Bukannya kita bulan Sya'ban banyak selawat, bulan lainnya, tapi cuma bulan Sya'ban tu tadi afdalnya kerana apa? Kerana kesinambungan dengan turunnya ayat yang kita baca tadi. Turunnya ayatnya maka disunatkan untuk banyakkan selawat. Paling kurang 300 sehari tuan-tuan. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salawat. Dan selawat maka ia menunjukkan kata cinta kita. Disambung, salah satu tanda kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan sentiasa mengingati baginda melalui membaca kitab sirah mengenai baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak sayang dengan Nabi tu, kita nak kenal dengan Nabi, kita kena baca sirah Nabi. Sirah Nabi, kita baca syama'il Nabi semua. Bukanlah hanya sekadar menghadiri maulid pada hari yang khusus. Pada contoh maulid hari sekian kita pergi maulid saja. Kadang-kadang orang baca maulid kita si faham pun. Orang baca maulid dengan kasidah-kasidah si faham pun. Duduk dengar je, hati nunggu makan. Makan dekat maulid tu memang nyaman. Bulat sudah si nyaman. Nyaman. Karena berkah. Orang kata berkah. Kalau kita duduk orang Arab tuan-tuan, sidanya suka
membaca kisah berbentuk lagu. Orang Arab pun budaya memang macam syair. Yang suka baca dalam kisah-kisah tu dalam bentuk lagu. Kalau kita baca dalam maulid nya adalah lagu, nya adalah sirah Nabi yang dipolah dalam bentuk syair dan berlagu. Contohnya macam orang situ baca Barzanji. Barzanji lagi ada di situ. Lagi ada orang baca Barzanji. Barzanji ya sebenarnya ia adalah kitab sirah yang dikarang dalam bentuk syair. Dibaca dalam bentuk syair. Orang kita bukannya faham, dengar sedap halwa telinganya dengar. Tetapi hadir maulid Tupialah ada pengisian di tengah-tengahnya ada tausiah. Ada tausiah daripada para alim ulama lah. Kalau kadang ada orang hadir maulid tu niatnya bukanlah kerana lain tapi kerana nak makan. Tapi sehal mudah-mudahan dengannya hadir kerana nak makan, lama-lama hatinya mulai cinta dengan Nabi SAW dan melantunkan qasidah semata-mata. Qasidah tu, kalau guru saya memangnya marah kalau murid menghafal qasidah lebih banyak daripada matan ilmu. Marahnya. Hafal qasidah, Quran si hafal katanya. Boleh kita hafal qasidah tapi nya kena seiring juga dengan Al-Quran. Kalau contohnya orang awam, qasidah awam pula semuanya hafal. Langgar qul huwallah pun si hafal. Mudah qul huwallah si hafal teruk gila lah. Seiringkan. Kalau orang awam, kalau paling jahit pun hafallah sampai Ad-Duha, sampai An-Nas. Kalau upgrade lagi sampai An-Naba, sampai An-Nas. Kalau dapat hafal juzuk 29 daripada Al-Mulk sampai ke bawah, upgradekan diri kita. Jangan hanya sekadar menghafal qasidah semata-mata. Bahkan hendaklah dibaca sirah baginda Nabi SAW pada setiap waktu dan diamalkan setiap sunnah baginda SAW. Tanpa kita sedari, kita sebenarnya sudah mengingati Nabi SAW, ingat kepada Rasulullah pada setiap hari dalam solat kita. Dalam solat kita dah ingatkan Nabi dah. Dalam solat 5 waktu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca. Kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 2 kali dalam satu solat. Cuma subuh je sekali, cuma di ketika qunut kita baca. Kalau qunut kita tinggalkan selawat kena sujud sahwi tuan-tuan. Dianggap sebagai min ab'adis salah. Dalam sunat-sunat ab'ad. Jadi kita dah keseluruhan lebih kurang dalam 10 kali kita selawat dalam sehari. Cuma tambahkan lagi. Jadi buku yang telah diterjemahkan ini saya namakan dengan ringkasan sirah Rasulullah. Ini ringkasan lah. Oleh kerana dalam buku ini merangkumi sejarah hidup baginda Nabi dengan sangat ringkas yang mana semua orang boleh membacanya dengan cepat dan mudah. Hanya sahaja bila seorang itu ingin mengetahui sejarah baginda dengan lebih mendalam, maka hendaklah dia merujuk kepada buku-buku sirah yang lebih besar dan mendalam perbahasannya. Moga-moga dengan terjemahan yang ringkas ini menjadi sebuah buku yang bermanfaat buat semua masyarakat. Akhir kata saya memanjatkan doa kepada Allah dengan bertawassul kepada kemuliaan baginda Nabi SAW. Semoga kitab ini menjadi bekalan diriku di hari kiamat kelak. Sesungguhnya hanya dia yang mampu memperkenankan permintaan ini. Allahumma amin. Ya adalah mukaddimah. Mukaddimahnya lah. Moga buku itu menjadi saksi di akhirat kelak. Dan setiap butir huruf akan menjadi pahala buat al-faqir insya-Allah. Jadi di situ kita dapat lihat bahawasanya tujuan yang kita tulis tentang sejarah Nabi itu adalah untuk meringkaskan supaya orang semua boleh baca. Arum pula kalau kita orang boleh baca tu sampai 1 jam boleh khatam. 1 jam boleh khatam. Cuma beza kita duduk di situ, kita syarah. Kita akan syarahkan setiap bait-bait perkataan akan disyarahkan. Jadi jangan makan masa waktulah, makan masa dan makan waktu. Kalau kita baca ke diri habis, sedar. Ringkasnya buku tu. Namanya ringkasan kerana terlalu ringkas. Pada asalnya buku tu dulu mau jadi silibus di Madrasah At-Taqwa. Tapi oleh kerana lambat cetakannya maka syik berlaku. Gunakan kitab sirah yang lain. Cuma kitab sirah yang tu memang boleh digunakan dan patut digunakan untuk orang awam yang mana mungkinnya rasa berat nak rujuk kepada kitab-kitab yang besar, maka kita gunakan dengan kitab yang paling ringkas. Jadi kita pergi ke sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan pembelajaran yang pertama. Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan rasulnya yang mulia
iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi hidayah. Rasulullah digelar Al-Hadi, orang yang membawa, memikul hidayah, guru pembimbing bagi seluruh makhluk. Sebelah dalam ada satu kalimat yang kita dengar, laulam rabbi ma araftu rabbi walaulan nabi nabiyuna ma araftu syekhuna. Yang itu bila mana kita tanpa guru kita tidak akan kenal dengan Tuhan kita, dan tanpa nabi kita akan tidak kenal dengan guru-guru kita. Kerana guru-guru kita tu ilmu mereka bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu mereka bersambung. Setiap dalam ilmu Islam tu ada satu benda yang dicemburui oleh orang-orang orientalis dan orang-orang bukan Islam. Mereka sangat cemburu, terutamanya orang-orang pengkaji, yang disebutkan dengan nama as-sanad. Sanad dalam Islam. Sanad. Sanad dalam bahasa Inggeris chain of narration. Maksudnya dalam Islam tu kita setiap ilmu semua ada sanad. Sanadnya semua sampai ke Nabi. Di sialah menunjukkan keabsahan dalam agama Islam tu terbukti dengan sanad. Sanad tu daripada syekh kepada syekh tu, kepada syekh kepada ulama fulan sampailah kepada para sahabat, sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia disebutkan dengan sanad. Bila dengan sanad tu menunjukkan siapakah guru kepada seluruh makhluk, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi guru yang terbaik. Guru yang terbaik buat kita semua. Saya akan Allah Subhanahu wa taala firman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada satu contoh teladan yang terbaik. Tiada lain yang terbaik melainkan Nabi SAW. Yang mana guru-guru kita pun semuanya ikut kepada Nabi SAW. Kalau kita sih mampu ikut semualah apa yang Nabi ajar. Idza la yudraku kulluh la yatraku kulluh. Kalau si mampu nak ikut semua, jangan tinggal semua. Ambil mana yang kita mampu, kita ikut. Kita ikutlah. Dan kerana Nabi itu adalah guru pembimbing bagi seluruh makhluk, penyuci jiwa umatnya, dan menjadi penunjuk kepada umat baginda atas tujuan yang memberi kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Nabi sentiasa memberikan kepada kita semua, tuan-tuan, jalan nak bahagia di dunia dan di akhirat. Contoh Nabi pernah beri dengan Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah ketika mana mereka mengadu tentang masalah kesempitan hidup. Nabi ajar setidaknya zikir, Pak. Zikirlah subhanallah 33 kali. Kemudian zikir alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Zikir. Insya-Allah Allah akan mencukupkan rezeki kita. Sebab saya dapat ijazah daripada guru saya, zikir dengan tadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dengan Allahu akbar 33 kali, dengan menggunakan jari, dengan ikut urutan daripada jari kelingking dok sampailah ke jari kelingking ujung situ. Dia akan berhenti di situ 33. Barang kata guru saya, seorang siapa mengamalkan zikir dengan tangan tu, insya-Allah rezeki saya akan putus. Dia kata guru saya, rezeki saya akan putus menggunakan jari. Kerana zikir, hadis tersebut juga mengatakan Allah akan mencukupkan rezeki kalian. Maka Nabi SAW untuknya beri kepada kita apa? Kebahagiaan dunia pun beri, dan akhirat pun juga diberikan. Jadi Allah menciptakan pada diri Rasulullah SAW itu dengan sebaik-baik kemuliaan dan budi perketi. Innaka ala khuluqin azim. Innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas kedudukan apa? Kedudukan akhlak yang agung. Akhlak Nabi itu teragung. Lebih tinggi serta mulia sifatnya, dan terpancar pada diri Rasulullah itu kebaikan, dan juga terdapat pada diri baginda itu satu contoh teladan yang terbaik oleh kerana kebaikan dan kemuliaan baginda. Allah firman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Itu bagi orang-orang yang mengharapkan keredaan Allah dan balasan hari akhirat, serta ia menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak. Ini dalam masa susah dan senang. Jadi ingat Allah bila-bila masa. Bila kita senang, bila kita susah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah jadikan satu contoh ikutan pada diri Rasulullah supaya dapat diambil petunjuk baginda daripada kata-kata itu qauliyah, daripada qauliyah Nabi, daripada amalan amaliyah Nabi, dan seluruh keadaan dalam hidup baginda Nabi yang menjadi dalil dan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan Allah jadikan jalan hidayah itu sebagai kunci untuk memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita ambil contoh. Semua contoh yang terbaik adalah contoh daripada Nabi SAW. Contoh-contoh yang Nabi ajarkan kepada kita, cara mau didik anak, cara kita nak makan, cara kita nak tidur dan sebagainya. Sehingga akan ada buku yang buku tentang adab yang disusun oleh Said Amin bin Syekh bin Salim, buku tebal lah, yang Ustaz Hafiz ada baca di At-Taqwa. Ada merangkumi semua adab-adab Nabi, doa-doa Nabi, dan juga akhlak-akhlak Nabi di dalam kehidupannya. Macam ni Nabi pun akhlak dengan isteri-isterinya, dengan anak-anaknya, dengan para sahabatnya, dan macam ni adab Nabi ketika pergi ke tandas dan sebagainya. Maka itu adalah dalil dan buktilah yang Nabi itu adalah yang Al-Quran yang berjalan. Oleh kerana itu diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman supaya berusaha sedaya upaya dengan sehabis mungkin daripada kudratnya untuk mengetahui kisah hidup dan cara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap hal dan keadaan supaya dapat dicontohi dengan sebaiknya. Cubalah tuan-tuan baca dan mengenali kisah Rasulullah. Kalau boleh kita baca setiap kali, dan hikmahnya kenapa orang-orang zaman dulu hanya maulah hari-hari peringatan. Contohnya Isra' Mi'raj, Ma'al Hijrah dan sebagainya, Maulid Nabi SAW. Tujuannya untuk kita ingatlah dengan Nabi. Tujuannya untuk kita ingat kepada Nabi SAW dan kita tidak lupa kepada Nabi SAW. Dan kalau boleh kita ubahkan kaedah orang putih selalu bedtime story. Kita ubah dengan anak, kita bacakan kisah Nabi SAW. Kita bacakan kisah para sahabat. Kalau kita bacakan kisah para sahabat kepada mereka, insya-Allah mungkin mereka akan lebih ingin nak kenal Nabi SAW lebih lagi. Perkara yang akan disebutkan sekarang ini adalah sebuah kisah yang ringkas daripada sirah Rasulullah. Ia adalah kunci bagi keseluruhan sejarah hidup. Maka dianggapkan kitab itu sebagai kunci, yang kunci miftah, kunci yang kecil untuk keseluruhan sejarah hidup Rasulullah dan kajian-kajian kitab hadis dan sirah. Moga Allah memberi taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu adalah nasab keturunan mulia dan riwayat hidup Nabi semasa kecil. Jadi nasab Nabi SAW iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi itu adalah nasab Nabi yang akhirnya berakhir di Adnan. Adnan. Maka Adnan tu adalah moyang ke-21 Nabi. Moyang ke-21. Nasab melalui jalur Adnan ini adalah sepakat daripada para ulama. Adapun selepas daripada Adnan ke atas ada berlaku simpang siur, ada khilaf. Sehingga kan Nabi pun mengatakan jangan susun nama keturunan aku setelah Adnan. Adapun riwayat hadis Nabi melarangnya, ada dhaif lah, ada berlaku perselisihan di antara ulama. Sehingga kan ada beberapa ulama menyusun. Dan dikatakan yang saya baca daripada Adnan ke atas ada lebih kurang 40 nama. Ada 40 nama. Jadi si wajib hafal lah. Cuma di dalam kitab Baijuri mengatakan yajibu ala kulli mukallafin ma'rifata nasabihi, dan diwajibkan ke atas semua orang-orang mukallaf untuk mengetahui nasab Nabi daripada Muhammad sampai Adnan. Wajib. Wajib disebut dalam kitab Al-Baijuri. Tapi ada guru saya mensyarahkan yang wajib dihafal hanya sampai 5 sahaja. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Itu yang wajib dihafal dan wajib diketahui adalah sampai Adnan. Ma'rifah, diketahui. Ada ulama, sebagian ulama katakan wajib dihafal juga. Tapi oleh kerana ada memang orang awam berat nak hafal sampai Adnan. Jadi macam ni kita nak marah, kita cinta Nabi, nama Nabi pun lupa. Suruh sebut nama Ronaldo sampai ke nenek moyangnya ingat. Nama pemain bola pun pula semuanya ingat. Itu yang selalu guru-guru saya pesan. Umat akhir zaman tunya lebih mengagungkan orang-orang yang mumathilin, orang yang daripada pelakon-pelakon,
la'ibin, daripada orang-orang pemain bola, dan orang-orang politik dan sebagai artis-artis. Sehingga kan nama Nabi pun bila ditanya siapa nama Datuk Nabi, si ingatnya Abu Talib kah katanya. Abu Talib, salah. Ya, bapa saudara Nabi. Jadi sampailah pentingnya kita belajar tu untuk kita refresh balik. Mungkin ada yang dah belajar di sekolah, kita belajar di kafa. Dah belajar di kafa, ada belajar fardu ain. Jadi kita ulang balik Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Maka tu yang ulama kata wajib dihafal. Kalau kita benar-benar cinta Nabi, wajib hafal sampai Hashim. Dan wajib ma'rifah, itu wajib ma'rifah, wajib mengetahui sampai Adnan. Maka sampai Adnan kita wajib tahu. Maka Adnan tu nya ada anak. Nya ada kisahnya. Adnan tu nya ada anak, ada dua anaknya. Anaknya yang terutamanya Ma'at lah, yang Ma'at yang melahirkan Nizar. Nya ada dua orang beradik. Saya lupa nama seorang ya. Anak kepada Adnan. Adnan tu, Bani Adnan tu lah, mereka tu lah yang telah menghalau keturunan asal Nabi yang di atasnya namanya keturunan Al-Jurhum. Keturunan Jurhum tu keturunan yang berkahwin dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail tu nya bukan Arab. Orang Arab asal adalah daripada Yaman. Keturunan Bani Himyar. Saya tahu adalah keturunan Bani Sabak semua, saya tahu adalah keturunan Arab asli. Jadi Arab asli adalah di Yaman. Sebenarnya berhijrah pergi ke tempat lain. Jadi Arab di Yaman tu adalah tempat di mana Arab asli, yang mana keturunan Nabi Nuh, Sam bin Nuh turun di Sia dan menjadikan bangsa Arab di Sia. Dan Nabi Ismail itu digelarkan sebagai Al-Musta'rab, orang yang musta'rab, yang dijadikan orang Arab. So Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Ibrahim pun bukan orang Yahudi. Ini adalah bapa kepada orang Bani Israel dan Bani Arab. Bani Arab. Maka ialah berlaku dua pemusuhan besar sampai kini tu di antara Bani Israel dan juga Bani orang Arab. Sangat-sangat anti dengan orang Arab. Maka orang Arab tu adalah kaum Jurhum, salah seorang yang kaum kabilah terbesar. Kabilah terbesar di negara Arab yang telah mengahwinkan anaknya kepada Nabi Ismail alaihi salam. Maka Nabi Ismail alaihi salam tu mereka hanya telah belajar bahasa Arab daripada kaum Jurhum. Dia digelarkan oleh orang ulama sebagai musta'rab. Nabi Ismail itu dijadikan Arab. Tapi akhirnya dianggap sebagai Arab asli. Karenanya membesar di kota Mekah. Di Mekah. Kerana keturunan Jurhum itu asal daripada Yaman. Kemudian beralih pergi ke kota Hijaz. Itu digelar sebagai Saudi Arabia lah. Dulunya digelar sebagai Hijaz. Dan banyak juga kabilah-kabilah Arab pergi ke Syam, pergi ke Mesir, pergi ke Bahrain, pergi ke Oman. Mereka akan berkembang di siang lah, membiak-biak di siang. Jadi Adnan tu nya yang salah seorang yang telah keturunannya yang telah menghalau keluarga kabilah Al-Jurhum. Keluarga Al-Jurhum. Kenapa Al-Jurhum tu? Sebenarnya Nabi Ismail pada waktu dulu nya adalah pemuka dan juga pemerintah di kota Mekah. Kerana nya yang bina Kaabah. Yang bina Kaabah. Kaabah pasal dibina oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian bila mana dah keturunan keturunan Al-Jurhum tu menguasai Mekah 21 kurun. Bukan tahun, 21 kurun. Lama lah. 21 kurun. Dan akhirnya bila Adnan lahir, maka mereka telah mengusir keluarga Al-Jurhum tu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana keluarga Al-Jurhum tadi menganiaya dan menzalimi orang yang pergi Mekah. Atas alasan apa? Asal Kaabah. Orang kena hormat dengan Kaabah. Sebab apa? Sebab Kaabah tu tempat mulia, orang kena serahkan harta. Maka dia menzalimi orang yang limpas-limpas kota Mekah tu. Dan akhirnya ada sebahagian kabilah Arab setuju. Apa hal kita orang nak menganiaya orang datang? Jadi mereka pun berperang. Jadi zaman orang Arab tu memang dia dulu suka perang sama kabilah. Sebab sistem orang Arab tu beza dengan kita. Walaupun kita raja, tapi kabilahnya ada ketua, kita tetap menguasai ke atas kabilahnya. Kerana kabilah hanya tetap akan ada ketua. Yang bezanya orang Arab tu. Arab tu bengkeng. Orang Arab tu bengkeng sikit. Tapi gini-gini pun perangai orang Arab tu, kita tetap kena cintai mereka. Kerana kita takut dalam satu hadis Nabi sebut yang mana tadi Nabi sebut tadi, ala man ahabbal arab fa bihubbi uhibbuhum. Kerana Nabi kata tadi disebutkan
Ketahuilah barang siapa yang mencintai orang Arab, maka sesungguhnya dengan cintaku aku mencintai mereka. Bila kita cinta orang Arab. Kadang-kadang memang kita annoying. Kalau siapa pernah pergi umrah, tahulah panggil orang Arab tu macam ni. Orang Arab tu pun bengkengnya, lagi umrah tu sebenarnya pun sifat garang dan kasar. Polis ini rasa kalau orang Melayu tu jadi pemanas, sudah ditumbuk dia muka polis dia. Tapi oleh kerana kita tu Melayu tu dilahirkan dengan sifat kelembutan sikit, sabar ajalah. Kalau taritnya kedak, biar kecil dia pulahnya orang tua. Taritnya. Jadi orang Arab tu memang kasar. Seperti yang saya pernah cerita, untuk adat orang Arab memang suka mukul kepala orang. Memang bagi sidak pukul kepala orang untuk benda biasa. Pukul pap. Tapi kalau di situknya kolah macam ya, udah bertumbuk dah ya. Udah bertumbuk dahnya. Tapi kalau orang kita tu pelik, pukul burit biasa laki sama laki lah. Pukul burit biasa katanya. Tapi di negara Arab terbalik. Kalau pukul burit dia aib, memalukan. Dia satu alamat yang sangat buruk bagi saya. Yang kita kata tadi perbezaan adat. Yang indahnya adat tadi perbezaan lah. Orang Arab suka pukul kepala, kita sih suka pukul kepala. Orang Arab sih suka pegang burit, kita suka pegang burit. Burit laki lah. Selalu orang guru di sekolah biasa ya, Syekh, mau pukul lah. Kita tetap aja. Orang Arab marah. Saya pernah bola sekali dengan orang Arab. Marahnya. Yang mana tok si boleh tu haram tu, dan si boleh aib katanya. Tapi bila kita explain dengannya, si boleh, kita fahamlah. Jadi kita explain balik. Kalau orang Melayu palak si boleh main. Dia pun hormat. Sebenarnya kita nak explainkan adat dengan orang Arab. Tok palak mulia di sisi orang Melayu. Fahamnya. Jadi yang si guru macam ni, dia tahu. Dia tahu sebab bila kita orang Melayu tu bila dah marah keluar silatnya kelak. Mat kilau kelak. Jadi sebablah penting. Jadi kita cerita bab adanan dulu masuk waktu juga. InsyaAllah masuk kelak akan datang kami ulang balik. Kita cerita daripada adanan sampai ke Abdullah. Kita sibuk ceritanya, laju terus cerita sikit-sikit. Nama tu, biografi sebenarnya. Daripada Adnan, Zama'at, Nizar, Mudar, siapa mereka tu kita akan huraikan insya-Allah selepas raya kelak. Sneak peek lah. Sneak peek. Dan malam tu juga kami ada pula kelas fiqh Ramadan di Zawiyah. Jadi siapa nak mau join boleh join secara online ataupun hadir di Zawiyah. Lepas tu lah saya akan pula lepas isyak tu saya akan terus ke Zawiyah kelas untuk fiqh Ramadan, membahaskan tentang hukum hakam, masail dan fadail di dalam hukum Ramadan. Jadi siapa yang mau join boleh join secara online di Zoom. Siapa yang mau datang boleh datang di Zawiyah. Zawiyah saya dekat Singkong Tanjung Batu saya, tingkat 2. Kalau siapa datang untunglah dapat set pembelajaran nota. Jadi insya-Allah dengan kehadiran bulan Ramadan, moga-moga kita pun amalan diterima kali itu dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan istiqamah di dalam bulan Ramadan, dan setiap amalan kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terimalah buku-buku tadi siapa yang dapat, alhamdulillah. Siapa yang si dapat boleh maklumlah. Kalau yang melihat secara online mau kitab juga, boleh PM. InsyaAllah kita order sekali lagi lah untuk syarakan yang kedua, yang akan saya pergi edit dulu. Mana yang salah-salah, typo-typo diedit, dan akan cetak untuk versi yang kedua. Dan saya akan tambah sedikit lah untuk taklik-takliknya dan sebagainya. Dan moga kitab yang bermanfaat, dan kita akan syarahkan bersama-sama pada lepas raya kelak insya-Allah. Jadi saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa atau silap bicara. Semoga bermanfaat buat semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.